Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar kemahiran operasi tolak wang. Murid-murid boleh rujuk buku teks Matematik Jilid 2, muka surat 26 hingga 28. Mari kita lihat beberapa contoh soalan yang melibatkan operasi tolak wang. Contoh yang pertama, berapakah beza harga sebuah beg duit dengan sebuah beg troli? Keyword di sini adalah perkataan beza yang menunjukkan ini adalah operasi tolak. Lihat pada gambar, harga beg troli adalah RM90 manakala beg duit adalah RM20. Untuk operasi tolak, pastikan nilai yang lebih besar di hadapan. Ayat matematiknya adalah RM90 tolak RM20 sama dengan berapa? Saya akan tunjukkan dua cara penolakan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan bentuk lazim. Ingat, jika menggunakan bentuk lazim, pastikan tulis RM di setiap baris. Jawapannya adalah RM70. Untuk cara yang kedua, saya akan gunakan wang ringgit. Sediakan wang RM50, RM20 dan RM20 untuk nilai RM90. Kita keluarkan RM20 untuk operasi tolak dan kita kira berapa baki yang tinggal. Bakinya adalah RM70. Kita lengkapkan ayat matematik di atas. RM90 tolak RM20 sama dengan RM70. Maka beza harga beg ialah RM70. Kita lihat soalan yang kedua. Tolak RM20.50 daripada RM74.80. Ingat, operasi tolak nilai yang lebih besar mesti di hadapan. Kita bulatkan nilai ringgit, 20 dan 74. Jadi RM74.80 adalah nilai yang besar. Ayat matematiknya adalah RM74.80 tolak RM20.50 sama dengan berapa? Kita lihat cara yang pertama. Penolakan menggunakan wang. Keluarkan wang yang bernilai RM74.80. Kita keluarkan RM20.50 dengan cara memangkah wang RM20 dan 50 sen. Bakinya adalah 50, 51, 52, 53, RM54 dan 20 sen, 30 sen. Jawapannya adalah RM54.30. Untuk cara yang kedua, saya akan menolak dengan menggunakan bentuk lazim. Pastikan RM ditulis setiap baris dan juga titik perpuluhan dalam satu garis lurus. Tolak dari belakang iaitu dari rumah sen. Jawapannya adalah RM54.30. Untuk cara yang ketiga, saya akan tunjukkan menolak menggunakan abacus. Pastikan manik pada abacus berada pada nilai RM74.80 dan kita akan gerakkan manik ke garis atas dan bawah. Kita mulakan dari manik belakang. Untuk tolak 50 sen, kita gerakkan manik nilai 5 ke atas. Manakala untuk tolak RM20, kita tolakkan 2 manik ke arah bawah. Untuk tolak sifar, kita tidak perlu gerakkan manik yang ada. Kemudian kita baca nilai terkini pada abacus. Nilainya adalah RM54.30. Kita lengkapkan ayat matematik di atas. RM74.80 tolak RM20.50 sama dengan RM54.30. Untuk soalan yang ketiga, RM30 tolak RM25.70 sama dengan berapa?
Jika dilihat pada gambar, jumlah bil adalah RM25.70 dan ayah membayar dengan menggunakan wang RM30. Jadi, berapa baki yang ayah akan terima? Untuk cara yang pertama, saya akan gunakan bentuk lazim. Untuk RM30, murid-murid perlu tambah titik dan sifar-sifar. Kemudian tolak dengan RM25.70 dan tolak dari belakang. Sifar tolak 7 tak boleh. Jika tak boleh, kita kena pinjam dari rumah sebelah. Ingat ya, kalau tak boleh tolak, kena pinjam dari rumah sebelah. Jawapannya adalah RM4.30. Untuk cara yang kedua, saya akan tolak dengan menggunakan kaedah tabel T. Buatkan tabel T dan tuliskan RM dan sen di atas. Masukkan nilai 30 di rumah RM dan tambahkan sifar-sifar di rumah sen. Tolakkan dengan RM25.70 dan kira dari belakang, iaitu dari rumah sen. Ingat ya, kalau tolak menggunakan tabel T, kita kena keluarkan jawapan dengan unit yang betul. Jawapannya adalah RM4.30. Murid-murid tahu tak apa maksud RM4.30 ini? Ya, RM4.30 ini adalah baki wang yang akan ayah terima selepas dia membayar bil sebanyak RM25.70. Kita lihat soalan yang keempat. Siti beli mainan ini. Siti bayar RM100. Berapakah baki wang Siti? Disebabkan Siti beli 2 mainan, jadi operasi tolak akan ada 2 kali penolakan. Ayat matematiknya adalah RM100, tolak RM19.90, tolak RM57.50 sama dengan berapa? Kali ini saya akan tunjukkan cara menolak berturut-turut. Kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. Tuliskan RM100, jangan lupa tambahkan titik dan sifar-sifar. Kemudian tolakkan dahulu dengan RM19.90 dan dapatkan jawapannya. Kita tolak dari belakang dan kita dapati sifar tolak 9 tak boleh dan kita pinjam dari rumah sebelah. Murid-murid perhatikan bagaimana kita meminjam yang melibatkan sifar. Setelah tolak dari belakang, jawapannya adalah RM80.10. Murid-murid bawakan jawapan RM80.10 itu ke sebelah dan tolakkan lagi dengan RM57.50. Tolak lagi dari belakang. Ingat, kalau tak boleh tolak, kita perlu pinjam dari rumah sebelah. Setelah tolak berturut-turut, jawapannya adalah RM22.60. Jadi, baki wang Siti ialah RM22.60. Maksudnya, setelah Siti bayar RM100 pada kaunter, Siti akan dapat baki wang sebanyak RM22.60. Cuba murid-murid selesaikan soalan di atas. RM100 tolak RM57.50 tolak RM19.90. Apakah yang kamu dapat? Jika murid selesaikan dalam bentuk lazim, murid-murid akan dapat baki yang sama, iaitu RM22.60. Ini bermaksud murid-murid boleh tolak sama ada RM19.90 dahulu ataupun RM57.50 dahulu.
Jawapan yang diperoleh adalah sama. Kita lihat contoh yang terakhir. RM90 tolak RM53 tolak RM12.55 sama dengan berapa? Untuk cara yang pertama, saya akan gunakan bentuk lazim. Kali ini saya akan tolak berturut-turut ke bawah. Mari kita selesaikan. Tolakkan dahulu RM90 dengan RM53. Pastikan tambah titik sifar-sifar pada kedua-dua nilai wang. Tolakkan seperti biasa. Setelah dapat jawapan, tolakkan lagi dengan RM12.55, tetapi nilai itu kita tulis ke bawah. Seterusnya, tolakkan dari belakang. Dan kita akan dapat jawapan RM24.45. Untuk cara yang kedua, saya akan tolak dengan menggunakan kaedah tabel T. Buatkan tabel T dan tuliskan RM dan sen di atas. Masukkan nilai 90 dan 53 di rumah RM dan sifar-sifar di rumah sen. Tolakkan dahulu. Dan jawapannya adalah RM37. Kemudian tolakkan lagi dengan RM12.55. Jawapannya adalah RM24.45. Jangan lupa keluarkan jawapan kerana ini adalah tabel T. Mari kita fikirkan, jika RM90 tolak RM53 tolak RM12.55 sama dengan RM24.45, bagaimana pula jika RM90 tolak RM12.55 tolak RM53? Adakah jawapannya sama? Ya, betul. Jawapannya sama, iaitu RM24.45. Mari kita selesaikan latihan cuba jawab. Buku teks muka surat 28. Untuk soalan 1, murid-murid cuma perlu selesaikan dan tolak dari belakang. Ingat, nombor kecil tidak boleh tolak nombor yang lebih besar. Jadi, kita perlu pinjam dari rumah sebelah. Untuk soalan E dan F adalah penolakan berturut-turut. Untuk soalan E, saya akan selesaikan dalam bentuk lazim. Dan pastikan setiap baris ditulis RM. Untuk soalan F pula, saya akan selesaikan dengan menggunakan tabel T.
Untuk tabel T, pastikan jawapan dikeluarkan di sebelahnya dengan unit yang betul. Untuk soalan nombor 2, lihat harga barang, jawab soalan. Untuk soalan A, berapakah beza harga topi dengan raket? Harga topi adalah RM45.90, manakala harga raket adalah RM30. Ayat matematiknya adalah RM45.90 tolak RM30. Saya akan selesaikan dalam bentuk tabel T. Susun nombor dengan betul dan tolak dari rumah sen. Dan jawapan keluarkan di sebelahnya. Seterusnya, lengkapkan ayat matematik di atas. Kita lihat soalan B. Lim beli bulu tangkis dan t-shirt. Dia bayar RM100. Kira baki wang Lim. Harga bulu tangkis adalah 90 sen. Manakala harga t-shirt adalah RM87.50. Kita keluarkan ayat matematiknya. RM100 tolak RM45.90 tolak 90 sen. Saya akan selesaikan dalam bentuk lazim. Sifar tidak boleh tolak dengan sebarang nombor, jadi pinjam daripada sebelah. Untuk 90 sen, tukarkan dulu kepada bentuk RM, iaitu RM sifar titik 9 sifar. Seterusnya, selesaikan dengan tolak dari belakang. Jawapannya adalah RM11.60. Murid-murid boleh sahaja untuk buat ayat matematiknya RM100 tolak 90 sen tolak RM45.90. Jawapannya tetap sama. Kesimpulannya, untuk operasi tolak wang terdapat beberapa cara untuk selesaikan. Yang pertama, kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah wang atau gunakan abacus atau bentuk lazim atau tabel T. Kenapa kita perlu tahu pelbagai kaedah menolak wang? Jika rujuk kepada tahap penguasaan ini, sekurang-kurangnya untuk dapatkan TP5 perlu selesaikan dengan pelbagai strategi. Okey murid-murid, sekian untuk topik pada hari ini. Perlu kekalkan momentum ya untuk terus cemerlang.